Assalamualaikum. Hari ni saya akan tunjuk macam mana kita nak buat lubang leher dan tulang belut. Pertama sekali kita ambil contoh kain tu dulu. Saya ambil mengikut besar A4. Di sini 8,5 lebar dan saya ambil 12 inci panjang. Kita perlukan kain ni 2 keping ya untuk buat lubang leher tu nanti. Okey. 8,5 dan 12 inci panjang, saiz A4. Kita potong. Dan kita akan dapatkan lagi sekeping kain ya. Jadi sekarang kita dah ada 2 keping kain. Pertama saya akan ambil kain yang pertama untuk kita buat pola leher tu. Sini ke sini adalah 8,5. Jadi saya akan ambil 4 suku. Saya bahagi 2 antara 8,5 tu ya. Dan saya akan turunkan 2 inci. Saya turun lebih sikit lah. Saya turunkan 3 inci untuk dapatkan garisan bahu. Biasa kalau pada baju kita dah ada garisan bahu, tapi untuk kain contoh kita kena buat dululah. Kita buat garisan bahu. Dan ini tadi 4,5 inci. Kita ambil tengah-tengah. Macam baju juga. Kita buat garis tengah dan kita buat garis bahu. Okey. Sekarang saya nak buat leher kanak-kanak 12 inci. 12 inci bahagi 6, kita akan dapat 2 inci. 2 inci. Kita squarekan dia dahulu. Inci dan 2 inci. Untuk atas garis bahu, untuk baju kanak-kanak kita boleh ambil 3 suku ataupun setengah inci. Saya ambil setengah inci. Bergantung juga ya, setengah inci ataupun 3 suku. Tapi untuk baju kurung, kalau besar pun tak ada masalah, lebih selesa sebenarnya. Okay. Sekarang kita dah dapat square pada kain ni. Dapat square. Kita dapatkan bulat. Untuk tips, biasanya saya akan masukkan sedikit daripada garis tengah. Saya akan masukkan untuk baju kanak-kanak setengah inci. Kalau baju dewasa, mungkin saya akan masukkan 3 suku ataupun 1 inci. Jadi sekarang saya squarekan. Untuk bahagian atas mungkin agak susah untuk kita squarekan. Kita boleh try freehand ya. Kita lukis besar sikit tak mengapa. Janji bentuk di sini jangan terlalu tajam, kita bulatkan sikit. Okey. Kita bentukkan dia sikit. Buatlah sesempurna yang boleh. Sebab ini adalah pola yang kecil, jadi agak susah lah daripada kita buat pola leher yang besar. Dan untuk kanak-kanak biasa leher adalah 3 inci ke 3,5 untuk belahan leher.
sekarang kita dah dapat macam ni. Boleh juga kita lukis satu lagi ataupun kita lipat sahaja. Kita lipat tengah. Kemudian kita terus gunting. Okey. Sekarang kita dapat lubang leher. Untuk belahan tak perlu belah lagi. Kita akan belah sewaktu kita dah jahit leher nanti ya. Baik, sekarang saya nak iron dulu kita punya fabric tadi. Sebab tadi macam ada renyok-renyok sikit. Jadi sebelum kita iron, biasakan kita panaskan kita punya board dulu. Ambil iron. Sebaiknya kita panaskan kita punya board supaya board kita punya iron tidak terlalu panas dan kita dapat kontrol lah. Kadang-kadang kita buka iron, kita terus gosok pada kita punya fabric dan fabric kita akan rosak. Jadi untuk mengelakkan, kita test kita punya iron pada board terlebih dahulu. Okey, sekarang ini tadi kita punya fabric. Kita iron dahulu. Kita iron daripada bahagian belakang. Bahagian yang kita lukis pola, bahagian dalam selalu kita panggil SD. Kalau bahagian luar, bahagian yang cantik tu kita akan panggil SL, bahagian luar. Okay. Kalau kita nak iron benda yang ada garis bahu, kita boleh serikakan terus. Sebab dia ada garis bahu, kita serika pada garis bahu tersebut. Sebab kadang-kadang kapur ni dia tak terlalu kuat, jadi kita waktu menjahit tu kadang buat kita tak perasan. Jadi sebagai untuk kita buat tanda, bolehlah kita dapatkan dia punya garisan tu, jadi lebih selamat. Dan kita boleh iron juga bahagian tengah untuk kita buat belahan. Jadi tak ada masalah kalau kapur tu hilang, sebab kita dah ada line. Satu lagi fabric untuk kita buat lapik. Biasanya untuk lapik baju kurung, kita akan letak sedikit pengeras ataupun kita panggil selina, kain bergam. Biasa kita akan letak tu. Tapi disebabkan kita nak buat hiasan leher, jadi kita tak perlukan kertas gam. Kita biarkan kain tu asal dan tidak ditambah apa-apa kain gam yang lainnya, sebab kita akan buat hiasan leher. Ini pun kita boleh dapatkan garis tengah dan garis bahu. Supaya kita mudah untuk jahit lah nanti. Sudah ada tanda, jadi kita akan senang. Kerja kita akan menjadi lebih mudah. Akan sama 3 inci. Okey, jom kita mulakan kerja. Okey, sekarang ini adalah kain kita tadi, kain contoh kita tadi. Saya dah siap overlock. Kita jahit tepi siap-siap untuk dia tidak berburas. Tapi bahagian dalam ni, untuk bahagian lapik saya tak jahit tepi, sebab nanti kita akan potong. Bila tak jahit tepi akan adalah berburas-berburas ni. Bolehlah potong ataupun kita buatlah apa-apa yang boleh jadikan dia lebih kemas. Sekarang kita nak jahit leher. Kita ambil kain contoh ni, bahagian luar SD, bahagian yang cantik ni yang kita pakai di luar baju. Dan kain ni pun kita ambil bahagian luar
kita tekapkan dia macam ni. Kita letak dia macam ni. Kemudian kita pin lah. Kita pinkan. Kita pin sini, sini dan sini ya. Sekarang kain kita dah pinkan dia, kemas-kemas. Ni adalah bahagian yang kita nak jahit nanti. Dan bahagian belakang kita dah pin, dah tak boleh bergerak. Lagi banyak pin lagi baik sebenarnya. Sebab kadang kalau kita baru nak belajar menjahit, kadang kita ada tersengit sikit. Jadi untuk selamat kita pinkan, ataupun lagi elok kita boleh jelujur lah. Kita jelujur keliling ni, kemudian baru kita jahit. Tapi nanti kalau dah lama-lama, dah biasa, dah banyak kali buat, banyak kali praktis, kita pin bahagian bahu, atas dan sedikit bahagian belahan ni saja pun dah memadai. Sebab kita dah profesional waktu itu. Sekarang kita akan mulakan menjahit. Kita jahit daripada bahagian atas. Ambil satu tapak mesin. Sampai di bahagian bucu ni, biasanya saya akan ambil, kalau dalam kamera dapat lihat, saya punya satu tapak ni, setengah tapak ni ya. Setengah tapak ni di atas garisan bukaan belahan kita. Satu tapak ni, setengahnya di atas garisan. Okey, sekarang kita dah siap jahit ni. Dan kita boleh potong lah kita punya bulan ni. Dan sekarang kita dah boleh buat belahan dia. Sekarang kita dah potong kita punya leher kita. Ini adalah bahagiannya. Dan ini adalah lapik tadi. Kita dah potong bulat. Belahan pun kita dah potong. Sekarang kita nak terbalikkan dia. Pastikan dekat bahagian lengkung ni kita potong sikit-sikit ya. Nampak tak? Kita potong sikit-sikit. Dan kita gosok seperti biasa dahulu. Gosok sikit. Kemudian kita terbalikkan kita punya lapik ke dalam. Okey, sekarang dah siap kita punya leher kita. 12 inci leher. Di sini adalah garis bahu. Ini adalah leher kita. Tengok ujung. Pastikan tidak terjahit ataupun tidak terkedut je di bahagian sini. Juga bucu. Kita try dapatkan setajam mungkin. Seeloknya kita letak benang bahagian atas, bahagian hadapan dan bahagian belakang. Sekarang bolehlah kita mula jahit tulang belut. Jahitan tulang belut kita. Ini adalah selembar benang yang saya dah kelilingkan tadi. Untuk tutorial ini, saya akan jahit sedikit besar. Kita akan mulakan jahitan kita daripada bahagian tengah. Dan kita akan pusing daripada kiri ke kanan. Dan kita akan habiskan di sini juga. Kita mulakan kita punya benang yang dah dililingkan tadi daripada bahagian tengah belakang ya. Tengah belakang. Dan kita jahit tulang belut dahulu. Di lilit ubi ni kita akan jadikan dia tulang belut.
ke lilit ubi, ke lilit ubi nombor 6, nombor 2 dan kita langkah benang nombor 3 juga. Kita langkah nombor 3 plus 1, 2, 3 ke bawah jahitan nombor 2, masukkan ke jahitan nombor 2, 3, 4 daripada belah ke kanan 1, 2, 3 tu 2, 3, 4. Kemudian kita buka satu lagi kain yang menggunakan kaki yang lebih seperti kaki 6. Kalau tulang belut kita nampak adalah tulang belut yang halus. Belut ni biasanya dipakai oleh biasa saya lihat jahitan mereka 3 dan masuk semula ke kaki nombor. Beberapa step anda praktis